Bismillahirrahmanirrahim. Bagi memberkati lagi majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang diraikan Cikgu Ahmad Aizat Zahir bin Zakaria, Fellow Perdana Kementerian Pengajian Tinggi, yang dimuliakan para guru tingkatan 6 SMA Ma'arif, seterusnya rakan-rakan tahunan tingkatan 6 sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita setinggi-tinggi kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnia ke atas kita, sama-sama kita dapat bersama dalam sesi perkongsian pada malam ini yang bertajuk Time Management Road to Success. InsyaAllah sesi perkongsian malam ini akan disampaikan oleh Cikgu Ahmad Aizat Zahir bin Zakaria. Beliau merupakan Fellow Perdana Kementerian Pengajian Tinggi dan merupakan mahasiswa lepasan Universiti Sains Malaysia. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput Cikgu Aizat Zahir untuk meneruskan sesi perkongsian kita pada malam ini. Dipersilakan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa khabar semua adik-adik? Sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat Cikgu. Alhamdulillah sihat Cikgu. Alhamdulillah. Okey, baiklah. Jadi saya pun rasa tak kekok hari ni sebab ramai juga yang buka kamera dia, dan insya-Allah perkongsian yang saya ingin lakukan bersama dengan adik-adik petang ni insya-Allah berkonsepkan santai tetapi sampai. Boleh dapat Okey. Jadi pertama sekali saya nak mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada Amir terutamanya kerana sudi untuk menjemput saya ke sesi perkongsian bersama dengan adik-adik tingkatan 6 dari sekolah Ma'arif Besut. Betul Betul. Di mana saya dahulu pun berasal daripada tingkatan 6 dan saya juga mengucapkan dan mengalu-alukan kedatangan yang dihormati guru-guru daripada sekolah Ma'arif. Assalamualaikum Cikgu, terima kasih kerana sudi bersama dengan adik-adik dan para pelajar daripada sekolah Ma'arif ni. Dan insya-Allah sebelum kita pergi ke sesi yang lebih lanjut, saya harap adik-adik yang ada dalam live pada malam ni dapat dengar suara saya dengan jelas Okey, kalau dapat dengar suara saya dengan jelas, okey, pergi di ruangan chat, saya dengar Cikgu. Tulis macam tu. Boleh? Pergi ke ruangan chat. Okey, tulis saya dengar Cikgu. Okey, baik. Okey, saya dapat nampak komen yang pertama di sini. Okey, belum ada lagi. Okey, dah ada. Saya dengar Cikgu. Okey, baiklah. Alright. Okey, jadi sebelum saya meneruskan kita punya perbincangan pada hari ini, suka saya nak berkenalan dahululah dengan 2-3 orang dalam ni. Bolehkah? Saya just pick random saja. Boleh Cikgu. Boleh Okey. Disebabkan oleh Amir, saya dah kenal sebab dia pernah berhubung dengan saya. Mungkin saya nak kenal dengan Nur Sufia yang berlatar belakangkan kerusi tu. Adik Nur Sufia ada di mana sekarang? Dok Has, ada kat rumah. Ada kat rumah. Boleh kecek je, Kelantan kau kot Terengganu ke tak ada masalah dia. Saya faham lah kau. Jangan kecek Tamil lah, saya tak faham tu. Mandarin insya-Allah sikit-sikit. Okey. Ada di Tok Ha. Okey, jadi sekarang ni macam mana perkembangan untuk pembelajaran secara atas talian? Okey. Setakat ni okey je. Boleh. Setakat ni Boleh ikut. okey je. Allah nampak macam tak bersemangat. Boleh. Tapi tak apa. InsyaAllah di akhir perkongsian saya dengan awak pada hari ini, insyaAllah berbekalkan ilmu yang Allah kurniakan kepada saya untuk berkongsi dengan adik-adik semua. Diharapkan semuanya dapat memberikan sedikit input lah untuk adik-adik membawa ilmu ini ke masa hadapan adik-adik nanti. Jadi tanpa saya melengahkan masa, insyaAllah saya nak buat sedikit ice breaking, boleh tak? Boleh walaupun
selalunya kita buat ice breaking di dalam program secara face to face, tetapi ini kita insya-Allah kita nak buat ice breaking secara atas talian. Boleh? Okey, baik. Jadi saya nak Abel lah, saya bahasakan diri saya Abel dah. Okey, Abel nak kalau boleh adik-adik semua buka kamera dah sebab senang Abel nak tengok awak ni. Kok semak-semak jangok-jangok belakang malam ni. Kau ada hok tak mandi. Tak mandi tak apa, nasib baik tak faham. Lah Abel buka mic tu. Lah Abel nak kecek gambar saat ni tu. Okey, baik. Jadi Abel nak, okey, awak semua angkat kedua-dua belah tapak tangan awak. Okey. Dan Abel nak awak buka mic dah. Abel nak awak buka mic dah. Okey, Abel nak awak buka mic. Okey. Okey, jadi Abel nak awak gosok kedua-dua belah tangan awak. Okey, gosok. Oh. Ke apa yang saya rayak dah. Gosok. Hari ni dapat ke? Hari ini kita mesti senyum. Buatlah gaya sekali. Senyum. Tosir dia tu. Senyum. Okay, kita gosok lagi. Hari-hari. Okey, hari-hari kita mesti Hari-hari kita mesti ceria. Lama tu pula. Gosok lagi. Hari-hari kita mesti positif. kita mesti Okey, baik. Berikan tepuk tangan demok yang berada di rumah sekarang ni. Okey. Bila Abel suruh buat saat ni senyum, aduknya. Kemasan lah. Aku tak makan. Nah, Abel suruh ceria, lu nak sapu sebab takut bedok hilang. Okey, tapi tak mengapa lah. Jadi insya-Allah untuk sesi ice breaking Abel dengan awak ni, Abel rasa cukup lah sekadar di situ sebab masa pun yang diberikan selama sejam 30 minit sahaja dan banyak perkara-perkara yang saya ingin kongsikan lah, terutamanya dalam sesi soal jawab sebentar sahaja nanti. Okey, jadi tahu tak tajuk kita apa dia hari ni ni? Zikri Z. Zikri Z tu nampak duduk di pejabat Dari bilik lah. Tajuk kita apa hari ni kita nak buat ni? Popeh ni. Tajuk tu time management road to success. Time management. Okey, jadi Abel pun tak boleh nak berkecek juga berkenaan dengan time management ni sebab masa ni kadang-kadang kita pun susah nak ramal apa yang berlaku, tetapi disebabkan oleh ada penstrukturan yang kita boleh laksanakan, jadi insya-Allah kita boleh membuat sesuatu perkara tu mengikut landasannya lah, kan orang kata kan. Jadi insya-Allah sekejap dah Abel nak share screen dulu. Kalau adik-adik boleh tengok kalau boleh tengok nanti hantar thumbs up, okey? Hantar thumbs up dekat ruangan chat dah. Inilah slide yang saya nak tunjukkan pada awak semualah. Okey, baik. Jadi insya-Allah berkenaan dengan tajuk yang saya rasa cukup menarik untuk saya kongsikan dengan adik-adik semua pada hari ini, berkenaan dengan time management, road to success. Betul Dan apa yang awak dapat lihat di paparan skrin awak pada hari ini, okey, sekarang ni ialah satu slide yang saya kira yes I can. Kalau dalam bahasa Melayunya, ya saya boleh. Jadi insya-Allah hasil perkongsian nanti awak boleh melakukan pengurusan masa yang baik. Jadi sebelum tu biasa-biasalah kita kena promote dulu apa kita ada tak? Betul tak? Okey, nanti adik-adik ada ni bolehlah follow saya di Facebook, Instagram dan di channel YouTube saya yang seperti tertera di paparan skrin adik-adik semua lah. Baiklah. Jadi saya akan pergi ke slide yang seterusnya. Okey, baiklah. Jadi untuk perkongsian pada hari ini ni, saya rasa kalau anda kata saya nak mengajar awak semua, saya rasa saya tak mampu. Sebab ada cikgu-cikgu yang lebih berpengalaman, yang lebih ilmunya berbanding saya untuk mengajar awak semua. Dan kalau saya nak
bagi motivasi pun saya rasa saya bukan orang yang terbaik lah. Tapi disebabkan oleh seruan daripada hadis Bukhari inilah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, saya sanggup dan hadapi ataupun terima perkongsian yang saya nak lakukan bersama awak ni, sebut sedikit. Jadi konsep yang saya suka gunakan iaitu ada cerita kita kongsi. Jika ada cerita daripada kalangan adik-adik, daripada saya sendiri, ada cerita kita kongsikan. Daripada cerita itulah yang akan membuahkan jalan pemikiran. Jadi saya nak tahulah apa perasaan adik-adik semua ni hari ni. Gembira ke? Sedih ke? Kalau gembira, tulis di ruangan chat sebelah tu, saya gembira cikgu, buat emoji senyum. Okey, saya gembira cikgu. Okey, ada hak sedih ke hari ni? Kalau sedih tu janganlah dah, kita pasti sedih-sedih hari ni. Okey, jadi perasaan adik-adik, mungkin adik-adik sebelum ni mungkin ada 2-3 orang je dalam kalangan adik-adik ni pernah dengar nama Cikgu Aizat ni. Dan mungkin ada juga yang tak pernah kenal pun siapa Cikgu Aizat ni. Mungkin perasaan dia takut, yolo Cikgu Aizat ni nak bagi perkongsian ni, siapa dia ni napuk muka apa backing, tapi otak masuk air. Jadi insyaAllah, sebab saya takut juga ni nak kongsi dengan budak-budak sekolah agama ni. Dia takutnya waktu bik hadis ni, waktu bik fatwa agak kota lah saya. Okey, jadi insyaAllah, orang kata tak kenal maka tak cinta, betul? Jika dah kenal maka sudah berputiklah cinta itu di hati. Allahu Akbar, bermadah pujangga di malam hari. Jadi izinkan saya memperkenalkan dirilah dulu sebab sedikit dah. Jadi nama saya diberi sejak kecil sampai aku besar, tak pernah berubah kecuali mati. Bank tu dia akan tukar pada bank. Nama saya ialah Ahmad Aizat Zahir bin Zakaria. Kalau mati lagi dia tukar binti Zalina. Dan ini merupakan pendidikan awal kanak-kanak saya lah. Daripada sekolah pendidikan awal, sekolah rendah sampai ke sekolah menengah. Okay. Jadi adik-adik, lelaki hok depan awak lah ni hok tengah bercakap di hadapan awak ni adalah lelaki yang pernah gagal. Pernah tak dalam hidup kita ni, dalam perjalanan hidup seseorang ni, dia tak pernah gagal? Ada tak? Mesti akan ada orang tu gagal dalam kehidupan. Sama ada, tak kisahlah dia gagal dalam pembelajaran ke, gagal jatuh naik basikal ke, ataupun macam Amir, dia gagal dalam percintaan. Itu pun gagal juga, betul tak? Itu pun gagal juga. Jadi semua orang pernah mengalami kegagalan. Tapi macam mana nak bangkit daripada kegagalan tersebutlah menunjukkan anda percaya ataupun tidak sebenarnya. Jadi dalam video tu tadi, sebenarnya saya nak tunjukkan pada awak ada seekor biawak yang terlepas di padang pasir yang penuh dengan ular. Dan biawak ni cuba nak melepaskan diri dia daripada tempat tersebut. Bermacam-macam jenis ular yang datang bertalu pada dia. Yang datang nak inggak kaki lah, nak belik dia lah, nak makan dia. Tetapi apa yang terjadi di akhirnya iaitu dia dapat keluar daripada kepompong ataupun kawasan yang berbahaya itu. Itu intipati yang saya nak cerita pada adik-adik yang ada dalam live ataupun dalam Google Meet pada hari ini. Jadi hidup ni merupakan satu ujian. Betul tak? Nak tak nak pun memang hidup ni merupakan satu ujian yang Allah bagi pada kita. Sama ada ujian ini berjaya kita laksanakan untuk mendapat syurga yang dijanjikan Allah, ataupun sama ada kita tergelincir daripada landasan. Ni gambar waktu saya kecil dulu ni. Saja ambil. Okey. Jadi saya nak ceritakan sedikit lah. Mungkin antara adik-adik ni mempunyai result yang cemerlang dalam SPM, ya, dalam STP dan dalam pelbagai peringkat lah di peringkat sekolah kan. Jadi alhamdulillah pencapaian di SPM Abel itu Abel bolehlah sikit-sikit cukup-cukup makan, iaitu 8A, 1C dan C itu ialah bahasa Inggeris. Dan disebabkan oleh C inilah sebenarnya Abel tak dapat nak melanjutkan pelajaran dalam kos yang Abel nak sebenarnya. Jadi tak apa, it's okay, tak ada masalah.
Jadi daripada pencapaian SPM ni disebabkan oleh kekecewaan Abel tak dapat nak meneruskan pelajaran ke universiti yang Abel nak, masuklah ke STPM. Samalah juga dengan awak. Awak ambil STPM ke STAM? STPM ke? STPM itu. STPM cikgu. STPM, betul kan? Jadi inilah sebuah sedikit yang Abel boleh kongsikan dengan awak semasa Abel di peringkat STPM. Jadi masa ni Alhamdulillah Allah berikan rezeki pada Abel untuk mendapat keputusan yang baik lah. Iaitu macam yang di poster yang awak tulis tu ialah 4 rata, betul? Jadi Alhamdulillah Abel dapat ketiga-tiga SEM for flat masa tu. Dan disebabkan oleh timbul keinginan Abel untuk Abel mengajar ataupun mengajak sains-sains Abel untuk berjaya sekali, Abel ambil keputusan untuk Abel buat live, gunakan medium teknologi ini untuk kita berkongsi dengan rakan-rakan. Masa ni masa tingkat tenel ni, Abel ambil 5 subjek, iaitu yang pertama pengajian am, sejarah, bahasa Melayu, geografi dan sains sukan. 5 subjek ni Abel ambil, dan Alhamdulillah Allah berikan kurniaan pada Abel untuk Abel berkongsi ke 5 subjek ni. Kalau awak tengok di poster Abel ni, Abel ada buat sesi petang, sesi malam. Sesi petang ni kebanyakannya Abel berkongsi nota-nota yang Abel pernah buat lah sebelum ni. Dan belah malam pula Abel akan pergi kepada soalan-soalan yang hangat dan macam mana kita nak menjawab soalan tersebut berdasarkan lunas yang telah diberikan lah oleh Majlis Peperiksaan Malaysia. Dan kalau di sini ni awak boleh tengok ada grup STPM bersama saya. Masa ni ada lebih kurang 8 grup. Dan masih lagi sampai ke hari ni grup ni masih ada sebenarnya dia. Okey. Dan apabila habis sahaja peringkat SPM, inilah 20 buah universiti akan masuk lepas ni. Ada juga yang nak belajar di luar negara, kan? Dan ini yang universiti-universiti yang berada di dalam negara lah. Ini merupakan laluan. Kalau ni adik berada di, iaitu di STPM ataupun kalau sekolah agama agak STAM lah. Laluan yang sama adik. Contoh Abewi gambaran lah pada awak. Awak nak pergi ke Kota Baru. Semua pernah pergi Kota Baru, kan? Betul? Awak nak pergi Kota Baru. Jadi awak nak pergi ke Kota Baru tu, awak boleh guna laluan Macang. Awak boleh guna laluan Pasir Putih. Awak boleh guna laluan Tuk Bali. Awak boleh guna laluan Atah. Kapal Terbang. Awak boleh guna laluan Daud. Laluan yang berbeza tetapi matlamat yang sama, iaitu tujuan yang sama, iaitu awak nak masuk ke universiti. Betul tak? Dan inilah sebuah sedikit laluan yang awak kena tahu lah, sebab kita kena tahu juga laluan kita ni. Kalau kita tak tahu, kita tak dapat nak rangka pun apa kejayaan-kejayaan yang kita akan tempuh di depan kita tu nanti. Jadi berlian di depan mata ni tidak kelihatan. Kenapa Abel kata berlian di depan mata tidak kelihatan? Selalunya orang memandang STPM ini sebagai satu aliran yang debek lah, orang kata. Orang Kelantan kata debek lah. Oh lemu STPM je. Ngaji STPM sekolah dengan budak-budak je. Tapi dia tak sedar bahawasanya STPM ini mempunyai level yang tersendiri. Kalau adik-adik tanyalah siapa-siapa dah. Kalau masuk ke alam universiti, puratanya mesti golongan STPM ni lebih banyak. Lebih-lebih lagi kalau dalam kos yang tertentu. Contoh, kalau macam Abel dah, dalam kos pendidikan sebelum ni. Kebanyakannya memang purata 99% daripada STPM. Jadi gunakan platform STPM ini sebaik mungkin, skor sebaik mungkin, sebab berlian di depan mata itu ada. Cuma awak kena gilap aja. Sama ada awak nak terus ia menyala ataupun ia tenggelam hanya dibuai mimpi sahaja. Baiklah. Jadi Abel ni Alhamdulillah, Abel nak buat sedikit pembetulan sikit macam adik Deng Wayak tadi. Abel bukan graduan, Abel masih lagi belajar. Okay? Abel masih lagi belajar di Universiti Sains Malaysia. Abel mengambil ijazah sarjana muda sastra dengan pendidikan, bermejakan geografi, bermainkan bahasa Melayu. Itu ijazah pertama Abel. Dan ijazah kedua Abel adalah ijazah sains, ijazah sarjana muda sains kemasyarakatan dengan kepujian, iaitu sains politik.
Jadi ini merupakan sebut sedikit lah berkenaan dengan pendidikan tinggi Abai di peringkat universiti. Jadi ini Abai ceritakan sebut sedikit, Abai go through sikit sebab Abai nak kenalkan diri Abai pada adik-adik ini. Macam mana daripada pencapaian di universiti ini menyebabkan Abai dapat raka dan engage masa Abai dengan rakyat. Okey, Abai once of majlis tertinggi Himpunan Anak-Anak Kelantan, Universiti Sains Malaysia. Jadi nanti kalau adik-adik nak buat lawatan ke universiti, ke USN, insya-Allah Abai sangat alu-alukan lah kalau adik nak mari. Tapi lepas COVID lah, masa COVID ni tak boleh mari lah. Okey, Abai juga merupakan majlis tertinggi Persatuan Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan. Abang sebagai seorang penolong bendahari lah. Okey, Abai juga seorang anggota Core Suksis dan abang memegang jawatan sebagai timbalan penghulu skuad dan sekarang ni alhamdulillah diberikan rezeki untuk menjadi seorang presiden Suksis untuk 2020-2021. Okey. Baiklah, ni video Abai nak tunjuk tapi Abai tak dapat nak tunjuk video ni kawan. Nanti awak boleh tengok dekat channel YouTube Abai dah. Okey. Pencapaian di universiti juga, abang merupakan seorang pengacara majlis di peringkat universiti dan di peringkat fakulti lah. Abang pernah mengacarakan beberapa majlis yang grand-grand yang melibatkan Perdana Menteri, yang melibatkan menteri-menteri dan yang melibatkan orang-orang kenamaan lah di peringkat universiti. Dan di peringkat universiti juga, Abang ni sebagai seorang pendebat universiti. Seterusnya, pencapaian di universiti juga, Abang merupakan seorang referee kelas pertama daripada Persatuan Bola Sepak Malaysia. Lepas tu, ni pencapaian dalam bidang sukan. Dan alhamdulillah pada tahun 2019, Abang telah mendapat satu anugerah yang Abang sendiri pun tak dijangka Abang boleh, iaitu anugerah Motivator Harapan Negara, di mana anugerah ini diberikan pada the chosen one atas kriteria-kriteria yang tertentu lah. Dan masa ni alhamdulillah Abang dapat tempat yang kelima dalam pertandingan Motivator peringkat kebangsaan. Jadi selain daripada itu juga, Abang juga turut buat program bersama sekolah-sekolah, universiti-universiti di peringkat jabatan-jabatan lah. Antara kem-kemnya, kem jati diri, kem kecemerlangan, kem bina negara dan sebagainya lah. Ini sebab sedikit lah berkenaan dengan pengenalan Abang. Dan Abang juga turut terlibat dalam bidang kesukarelawan. InsyaAllah kalau ada masalah bantuan banjir ke, masalah apa dan sebagainya, Abang cubalah untuk kita pergi, untuk kita berkongsi dengan masyarakat. Dan alhamdulillah pada tahun yang pertama Abang belajar di USM, Abang dapat buka kedai yang diberi nama Iskut Ciskut Enterprise. Masa ni Abang jual sekuk dengan aiskrim macam McDonald tu. Kalau pernah belilah di McD, mesti pernah beli kan belakang kan. Ini sebab sedikit lah. Dan Abang juga nego di universiti. Selain daripada Abang ada kedai, Abang juga nego buat student care. Student care ni dia macam Grab lah. Kira kita ni boleh buat cari duit pendapatan sampingan. Dan Abang juga jual duit dulu. Musim-musim duit dulu ni. Dan alhamdulillah pada tahun 2020 anugerah yang Allah berikan sekali lagi, iaitu Abang dapat menjadi once of fellow perdana kepada Menteri Pengajian Tinggi, iaitu Datuk Seri Noraini Ahmad. Alhamdulillah selama 6 bulan Abang berkhidmat dan sampai sekarang Abang masih bekerja di bawah kendalian YB lah. Yang kata kerja sambil belajar. Ni kalau awak tengok ni Abah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Baiklah. Dan alhamdulillah juga projek dan event manage yang Abang pernah buat di sepanjang Abang berada di universiti, program antarabangsa sebanyak 7 program, kebangsaan sebanyak lebih kurang 20 program dan peringkat universiti lebih kurang 50 program lah yang Abang join selama ni dan Abang anjurkan bersama. Jadi ini merupakan pencapaian di luar universiti sedikit, yang adalah sikit-sikit tak banyak pun, tapi bolehlah berkongsi dengan adik-adik untuk adik-adik lebih membuka minda, membuka fikiran adik-adik untuk bergiat aktif terutamanya. Pembelajaran tu nombor 1, tetapi kemahiran insaniah itu bukan nombor 2. Boleh faham dah? Jadi Abang nak tanya adik-adik lah, kalau ada ni, apa yang awak nampak dalam gambar yang Abang tunjuk lah ni? Nampak? Iceberg. Okey.
Ya, adik Sufiah tu. Apa yang awak dapat daripada iceberg sebenarnya? Apa yang awak dapat? Awak nampak air batu je? Okey. Siapa boleh beritahu habis gapo hok dia nampak daripada gambar hok dia tengok di skrin lah ni? Halangi. Ya nah, kenang Halangi. halangnya. Okey, baik. Jadi gapo hak adik-adik royak tu adalah juga perkaitan yang abang nak royak ni. Baiklah adik-adik. Adik-adik pernah tengok cerita kapal Titanic tak? Jadi, macam mana awak tengok kapal yang dibangga-banggakan ini, ya, yang memang pada satu ketika dahulu menjadi kapal yang cukup orang kagum dengan kebesaran dia, dengan kebolehan dia berlayar di lautan luas, tetapi kalah dengan iceberg yang dia nampak kecil je di mata dia. Sebab apa dia kalah? Sebab dia nampak hanya di atas sahaja. Dia tak nampak pun apa yang berada di bawah iceberg tersebut. Betul tak? Sebab itulah Betul. kapal itu boleh bocor dan tenggelam. Jadi begitu juga dengan diri kita. Apa-apa yang kita nak buat melibatkan pengurusan masa kita ke, pengurusan kendiri kita ke, apa yang kita buat selama ni adalah kita nampak di atasnya sahaja. Kita tak cuba terokai diri kita sebenarnya. Jadi insya-Allah perkongsian Abel lepas ni Abel akan tunjukkan pada awak bagaimana awak nak cari yang berada di bawah tu. Awak nak tak sih? Nak ke tak nak? Nak je. Betul tak? Nak, Okey, cikgu. jadi Nak. daripada situlah nanti awak dapat rangka perjalanan hidup awak untuk menjadi seorang yang berjaya. Betul tak? Okey, baiklah. Pernah tak awak berlaku keadaan yang macam ni? Ada orang nampak 9, ada orang nampak 6. Betul tak? Dan disebabkan itulah awak tak bersependapat dengan rakan-rakan awak. Betul tak? Dan disebabkan oleh awak tak sehaluan dengan rakan-rakan awak ini, menyebabkan awak nak buat kerja payah. Betul tak? Kadang-kadang awak ni royak, Amel kata, saya nampak 9 ni cikgu. Sebab pandang dia nampak nombor 9. Betul tak? Di pandangan orang lain pula, orang nampak benda tu nombor 9. Itulah yang menyebabkan perbezaan pendapat yang akan berlaku. Tapi tak ada masalah kalau pandangan ataupun perbezaan pendapat yang berlaku inilah sepatutnya kita raikan. Selalunya bila berlaku lagu ni, confirm balas dah. Oh, ikut mu aku nampak tu ya. Oh, ni nampak nombor ni. Lalah pecah. Bersatu teguh, bercerai Roboh. Betul-betul bercerai roboh. Tapi kalau orang lelaki ni dak bercerai ni ke pula ni. Allah lah tu. Okey. Jadi awak kenal tak siapa yang di hadapan awak ni? Kenal Jack Ma? Jack Ma ni one of founder pada Alibaba Groups. Orang pernah bertanya pada Jack Ma ni, kenapa kamu ni sangat berjaya? Dia tanya. Mudah je jawab saya bertindak sementara anda hanya terus memerhati. Jadi orang yang ambil action ini akan lebih berjaya berbanding orang yang tengok je. Betul tak? Sebab tu kalau awak selalu pergi program motivasi, awak tahu tak kenapa selalu program motivasi? Nama dia kod bahasa Inggeris ke apa dia motivasi ni? Motivation. Okay, motivation. Kenapa motivation? Motif tambah action. Weh, pandai. Siapa dia jawab tu? Macam pernah masuk je. Syuhada. So dia ada motif dan dia ada action. Setengah orang dia berangan-angan saja, tetapi dia tak ambil tindakan. Betul ke betul? Nak berjaya, nak boleh 400 ni, tapi ke action tak ada. Dia kecek saja. Jadi kita kena ambil action. Okey, jadi dunia ni pentas larian adik-adik. Betul ke? Dunia ini pentas larian. Abang nak tanya. Mungkin. Okey. Kenapa mungkin dunia ini pentas larian? Cuba bagi tahu satu hujah pada Abang. Buka mic. Tak ada masalah. Badi tunduk belakang. Kalau Abang bicara depan orang yang Biasa lama kan. depan sekolah ya. Tunduk belakang. Tak say, janganlah aku. Okey. Abang nak panggil siapa ni? Abang nak panggil. Panggil.
Zikri lah. Tunjuk sikit kita ni beli berang. Oh lah. Zikri, silakan. Betul ke dunia ni pentas larian sebenarnya? Kemungkinan betul. Kemungkinan betul. Okey. Kenapa kemungkinan betul? Sebab dunia ni tempat kita cari apa, sebab kita hidup di dunia ni. Sebab tu ni sebenarnya adik-adik, ramai orang yang pegang kata-kata ni. Dunia ini pentas larian. Betul, tempat dunia ini ialah tempat untuk kita berlomba. Tetapi sedar ataupun tidak, hakikat dunia ini ialah sebuah perjalanan yang perlu kita rasa, yang perlu kita terokai. Kalau anda kata kita berlari adik-adik, kita dapat terokai tak sesuatu tempat itu dengan betul? Tak kan? Tak. Jadi kita dapat, kita kena terokai, kita kena menjalani benda tu. Sebab itulah orang kata perjalanan sejauh 1000 kilometer ataupun perjalanan sejauh 1000 meter bermula dengan satu langkah. Satu langkah yang pertama inilah yang awak nak ambil untuk awak menjadikan diri awak ini seorang yang percaya. Boleh lah. Jadi dekat sini Abang nak kongsikan satu cerita. Di penghujung mimpi itu ada cita-cita yang tertangguh adik-adik. Cita-cita yang tertangguh, cita-cita siapa? Cita-cita yang tertangguh? Iaitu cita-cita kedua ibu bapa kita. Betul tak? Sebab kenapa Abang wayak lagu tu? Ada mak ayah yang dahulunya susah sangat-sangat adik-adik. Susah sangat-sangat sebab apa? Sebab dia tak mampu untuk sambung pembelajaran dia ke peringkat universiti. Tetapi Alhamdulillah, dengan lahirnya adik di muka bumi ini, dia dapat meneruskan harapan dia dan dia dapat teruskan cita-cita dia yang tertangguh itu untuk memastikan adik-adik ni berjaya dalam hidup masing-masing. Betul tak? Jadi itulah cita-cita yang tertangguh yang perlu awak selesaikan dan perlu awak buktikan pada mak ayah awak selepas sahaja daripada peringkat STPM. Boleh ke boleh? InsyaAllah boleh. Okey, baik. Jadi bahagia dok abang duk bobel lah. Okey. Dan ni, okey saya baru nampak muka awak semua ni. Saat ni saya duk nampak slide je. Okey, baiklah. Okey. Jadi sekarang ni dengan tajuk yang okey, baru nak masuk tajuk. Tak boleh duduk buah. Baru nak masuk tajuk. Muka timah tajuk tu. Tapi tak apalah, demi perkongsian ilmu dengan tapi lah kelah berapa saya sorry duk ni. Okey, baik. Jadi insya-Allah untuk sesi yang seterusnya ni saya nak kongsikan dengan awak kenapa time management itu sangat penting bagi seseorang yang hendak berjaya. Pernah dengar tak nama Elon Musk? No. Pernah dengar? Founder pada Tesla, kereta elektrik yang pertama, yang paling hebat sekali lah setakat ni. Pernah dengar tak John Bezos? Nama tu, founder Amazon. Pernah dengar tak Jack Ma saya banyak dah tak ada tak. Dia ni juga tak ada beza pun dengan kita sebenarnya. Kenapa dia boleh berjaya? Tuhan bagi dia 24 jam, betul tak? Cuba juga dengan Nilofa tu heavy 24 jam juga. Sebab tu dia boleh letak negeri tu. Sama. Betul tak? Sama. Kita semua sama. Manusia Allah berikan masa pada kita 24 jam. Tak ada yang lebih, tak ada yang kurang. Tetapi bagaimana manusia termanfaat peluang tersebut? Betul tak? Sebab itulah adik-adik, kalau adik-adik lah ataupun adik-adik pernah dengar tentang satu kata-kata hikmah dan awak cuba fikirkan duduk dalam kategori yang mana. Nanti Abang tanya dah. Okey. Orang yang biasa ni adalah orang yang cari peluang. Orang yang pandai, orang yang curi peluang. Orang yang peka, orang yang rebut peluang. Orang yang hebat, orang yang cipta peluang. Orang yang rajin,
orang yang selalu kutip peluang. Orang yang lambat cicirkan peluang. Orang yang leka akan terlepas peluang. Orang yang lembab akan tolak peluang. Dan orang yang malas tiada peluang. Jadi Abang nak tanya adik-adik ada dalam perkongsian Abang pada hari ini, adik-adik ni berada dalam kategori mana? Adakah orang-orang yang biasa? Adakah orang-orang yang leka? Adakah orang-orang yang hebat? Adik Afiqah kita ni, adik Afiqah ni. Berlatar belakang kain lasir dia lagi. Okey. Okey. Adik Afiqah berada dalam kategori orang yang mana? Orang yang tak menengok negatif tu. Tengok negatif. Orang yang negatif? Orang yang leka. Okey. Abang nak tanya Nur Fatnin. Nur Fatnin. Abang nak put every tu belakang. Every brief. Okey. Nur Fatnin berada dalam golongan orang yang mana? Oh, hilang dah. Oh, lari dah dia. Cucu. Kualitas hudung dia lari. Maaf cikgu, mic saya tak jadi. Oh, mic dia tak jadi. Tak apalah. Nanti kita cek melalui ni. Okey. Tak apa, cek melalui mesej di tepi ni. Okey, awak dalam guna apa? Pak Tenin. Oh, kuat duk naik. Orang yang leka juga. Kenapa orang yang leka semua ni? Semuanya berada dalam skill yang negatif ni. Okey, Abang nak tanya ni lah. Amirul Afiq. Amirul Afiq tergolong dalam orang mana? Biasa saya. So, maksudnya orang yang cari peluang lah. Itu juga. Okay. Tak juga. Oh, saudara tak tahu kecelaruan identiti dia lah. Jangan ingetin bahaya. Saya cari saja. Okey, jadi Abang nak kalau boleh adik-adik semua yang ada dalam ni, Abang nak menjadi seorang yang hebat. Ya tak? Abang tak nak awak tunggu peluang, Abang tak nak awak memanfaatkan peluang, tapi Abang nak awak cipta peluang. Sebab sekarang ni ialah zaman di mana zaman persaingan. Betul tak? Zaman persaingan. Bila awak masuk ke industri pekerjaan, apabila awak masuk ke alam universiti, ia merupakan satu persaingan. Betul tak? Dalam ni, Ding, Syuhada, Amir, Muhammad Irfan, Aino, bila nanti nak masuk universiti, ini adalah musuh-musuh awak. Betul tak? Musuh-musuh awak. Kenapa Abang rakyat musuh-musuh awak? Sebab hanya yang terpilih sahaja. Only the chosen one can masuk. Can enter the university. Boleh masuk university. Bahasa wajib nak kacau orang putih, tapi orang putih tak pandai. Okey. Betul tak? Jadi itulah sedikit yang Abang nak cerita berkenaan dengan peluang. Jadi adik-adik, apabila kita bercakap kenaan dengan masa ni, awak tahu tak kenapa orang dulu-dulu kata masa itu emas? Kenapa masa itu emas sebenarnya? Why is time is gold? Kenapa? Kenapa dia kata masa itu emas? Sebab ia berharga. Sebab dia berharga. Okey, lagi. Bernilai. Sebab dia tak dapat dipulangkan balik. Okey, sebab dia bernilai. Okey, betul. Okey, jadi adik-adik, Abang nak tanya. Awak boleh tak ambil masa awak yang awak buat pada pukul 9 petang tadi? Boleh tak? Tak boleh, betul? Tak boleh. Boleh tak awak nak ambil masa pukul 12 tengah malam lepas ni? Boleh tak? Boleh kan? Boleh. Jadi, Boleh. apa yang nak sampaikan di sini ialah masa yang dah berlalu itu akan tetap berlalu. Okay? Kerana ia akan mengubah apa-apa. Sebab tu Saidina Ali pernah bagi tahu, barang siapa yang lebih baik daripada hari ini lebih baik daripada semalam,
maka dia orang yang beruntung. Kalau dia ni masih sama ataupun lebih teruk daripada semalam, maka dia tergolong daripada golongan orang yang rugi. Jadi masa yang akan datang tu, sebab tu Habib kata pukul 12 KG awak boleh betulkan balik. So awak kena manfaatkan peluang yang ada di hadapan awak tu. Betul tak? Awak kena cipta peluang yang ada di hadapan awak. Pukul 12 lepas ni awak gapo sebenarnya. Okey, di sebalik perkataan masa yang Abang nak kongsikan dengan awak, okey, masa ni aja lagi mana? Ain Fatihah. Ain yo, nampak muka molek putih seri lah. Ain. Ain, masa ni eja macam mana Ain? Abang nak tanya. MASA, masa. Betul. Patutlah boleh masuk ke kata sekolah Ma'arif, sekolah hebat-hebat ni. So MASA. Okey. Jadi abang nak bagi tahu satu persatu. MASA. Ada 4 patah perkataan, 2 suku kata. Betul? Jadi M yang pertama ni, apa yang abang nak kongsikan untuk menjadi seorang yang hebat dalam pengurusan masa, iaitu kita kena ada matlamat. Betul tak? Hidup kita ni kena ada matlamat. Kita kena ada goals. But remember, dreams without goals are just dreams. Betul? Betul tak? Faham tak? Ada ya? Dreams without goals are just dreams. Matlamat kalau sekadar angan-angan, betul, dia akan tak jadi apa-apa. Betul. Dan kita kena ke arah matlamat tu. Contohnya, kalaulah adik Irfan kat sini dengan adik Lekmer lah, kita tengok sana. Kalau ada matlamat, kita tetapkan matlamat yang ada pada diri kita, apa yang kita nak. Kita akan berusaha tak ke arah itu. Betul. Awak dalam gambaran Abang bagi gambaran muda. Abang bagi gambaran muda ni ialah siapa telefon tu? Akak telefon tu. Wegak lah, gaya telefon lah. Okey. Jadi Abang nak bagi konsep yang lebih awak mudah faham ialah awak nak dapat 4 flat, betul? Awak nak dapat 4 flat. Jadi apa itu matlamat awak? Apa yang awak kena buat ialah action. You kena ambil action. Betul tak? Matlamat kalau tak ada action, tak jadi apa-apa. Betul. Jadi tindak balas awak ni, rangsangan awak ni. Okey, awak kena buat movement. Kalau awak nak dapatkan 4 flat. Kalau contoh macam Abang dulu. Abang sahaja daripada sekolah, Abang tak terus balik ke rumah. Abang akan kumpul ke sayang-sayang Abang daripada kelas-kelas lain. Okey. Dan Abang akan buat study group. Abang akan buat study group. Abang akan bagi bahan-bahan yang Abang buat, terutamanya dalam bentuk nota ringkas. Nota ringkas ni sangat penting adik-adik. Sebab masa nak PSL kat awak tak baca dah buku. Nawak nak baca buku. Nak baca apa buku tebal-tebal. Betul tak? Buku pengajian kena kelada 10 buku nak baca tak? Kita baca nota rujukan kita. Betul? Nota kita. Daripada nota itulah yang kita dapat olah sebaik mungkin. Jadi A yang kedua iaitu action. Betul? Dan bila kita ada action, kita dah buat sesuatu. Apa yang kita kena laksanakan ialah kita kena solat. Kita kena berserah diri kita balik kepada Allah. Betul tak? Selalunya orang ni bila kita bercakap, dia kata, oh tak apa, Tuhan ada. Oh, doa usaha tak ada. Dia ingat siapa dia nak win. Betul tak? Doa Allahumma ya Allah bagilah aku 4 flat dalam kejayaan PT3 pula dah. STPM pada kali ni. Nah. Doa tu bukan main jeri, tapi usaha tak ada. Agak-agak Tuhan nak win ke? Allah sendiri menyatakan jika kamu tidak mengubah sendiri nasib kamu, Allah tak akan ubah benda tu. Betul tak? Jadi kita yang kena ubah. Okey? M yang pertama disusuli oleh A iaitu action, dan seterusnya berkait rapat dengan solat. Dan yang terakhir, masa A yang terakhir iaitu attitude. Selalunya apabila kita bercakap tentang pengurusan masa, kita ni kadang-kadang angat-angat tak air je. Jalan dah. Oh, esok aku nak berubah.
dengar ceramah hari ni daripada Abang Izzak kata, oh beres masa kena buat gini. Ya, masuk lengok kiri, esok bangun tidur tak ada dah. Jadi macam mana kita nak pastikan benda tu ada sentiasa dalam diri kita, kita kena ubah attitude kita. Betul? Sebab itulah kalau awak pergi keluar, awak pergi ke alam universiti ke, awak pergi ke alam pekerjaan ke, pernah dengar tak satu quotes, attitude is everything. So segala-galanya bermula dengan tingkah laku, attitude kita. Andai kata kalau attitude kita comel, kita menunjukkan tingkah laku yang baik, kita pun rasa suka nak ambil orang bekerja, betul tak? Kita pun senang nak menguruskan masa kita dengan baik. Jadi itulah masa sebenarnya. Mungkin sebelum ni awak duk dengar masa itu emas. Jadi hari ni Abang ungkapkan 4 elemen pertama, 4 elemen utama. Okey. Mungkin Wan Izani boleh royak balik tak ke Abang? Apa dia? 4 benda Abang royak kat ni tu. Oh, nampaknya ada masalah teknikal. Okey, Zikri lah. Abang tanya Zikri. Apa Zikri? Masa Abang bagi tadi? Yang sana ya? Masa tu, apa dia? Elemen utama Abang bagi 4 tadi. Tak dengar mana tadi? Tak dengar mana tadi? Mungkin link orang pun tak korek berkali tu. Nanti kita suruh minta cikgu beli putih kapah. Okey. Tapi tak apa, nanti Zikri ambil dengan rakan-rakan hok dapat. Ada? Okey. Sebab perkongsian ni selalunya saya kongsikan dengan orang-orang yang tertentu sahaja. Orang-orang tertentu ni maksudnya Allah telah takdirkan untuk kita bertemu hari ni adik-adik. Betul tak? Hari ni Allah dah catatkan di Lauh Mahfuz tu. Allah bagi tahu hari ni budak sekolah Ma'arif boleh jumpa dengan Cikgu Jak. Boleh jumpa dengan Abang Jak. Jadi perkongsian ini orang lain yang tak masuk tak dapat. Betul tak? Gitu. Okey, baiklah. Jadi memandangkan Abang pun tak usah nak bercakap panjang. Okey, Abang nak buka pada sesi soal jawab dengan adik-adik. Sebab Abang rasa soal jawab ni lah soalan-soalan yang paling penting sebenarnya. Yang Abang boleh kupas dan boleh kongsikan dengan awak semua. Okey, silakan. Kita konsep santai-santai je, tapi sampai. InsyaAllah. Silakan. Saya dulu boleh cikgu? Boleh. Tak ada masalah, sila. Nak tanya, macam mana kita mengatasi masalah dengan bila kita berhadapan dengan gangguan di sekitaran kat rumah ni. Contohnya masalah line ke, masalah family ke, macam mana kita nak mengatasi masalah tu supaya dapat belajar dengan lebih berkesan. Minta maaf lah kalau lagi tajuk. Okey, boleh. Tak ada masalah. Terima kasih adik Afiqah Asia. Okey, baik. Jadi masalah sekarang ni adalah problem yang kita hadapi. Betul. Memang saya tak nafi untuk menjadi seorang yang berjaya, kita kena duduk dalam circle yang positif. Sebab itulah ada satu hadis yang menyatakan kalau andai kata kita hendak kalau kita berkawan dengan tukang penjual minyak wangi, kita pun wangi. Betul tak? Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang tukang azam, tukang besi, maka kita pun dapat tempiasnya. Jadi itulah environment itu memang sangat penting untuk melahirkan satu pemikiran dan satu sikap yang positif. Contohnya Afiqah, sebab saya lebih suka menggunakan konsep coaching. Saya tak suka mencadangkan pada you all. Okey, kalau andai kata Asia, saya nak tanya Asia secara terus. Mungkin Asia ada masalah dalam pembelajaran. Kalau anda kata Asia ada masalah dalam pembelajaran disebabkan line, adakah Asia telah menukar line di kawasan Asia tu ataupun telah menukar telco? Tak, betul. Okey. So, tak buat. Adakah kalau kita tak ambil action, adakah ia akan menjadi? Tak akan jadi. So, macam mana kita nak solve the problem, kita kena buat action dulu. Macam saya cakap tadi. Kita kena take action. Kalau cakap ada masalah keluarga, saya yakin dan percaya rambut je hitam belakang ni. Tapi masalah masing-masing. Betul tak? Ding daripada tadi lagi duduk sengih depan kamera. Tak semua. Jadi,
setiap masalah ini mempunyai, apa orang kata, jalan penyelesaiannya. Jadi awak fikirkan macam mana cara terbaik untuk awak keluar daripada benda tu. Kalau anda kata masalah pembelajaran secara online, memang tak nafilah kekangan utamanya ialah internet, betul? Jadi kalau anda kata internet di rumah awak itu tak mendapat liputan yang baik, awak boleh pergi ke rumah kawan-kawan awak, betul tak? Untuk tumpang sekejap, untuk sesi pembelajaran, dulu 2 hari, 3 hari, lepas tu buatlah rotation, betul tak? Boleh dapat tak Afika? Menjawab tak persoalan awak? Kalau tak menjawab, kalau ada benda lain, nanti DM je di Instagram saya dan insya-Allah nanti saya cuba jawab. Okey, seterusnya silakan. Terima kasih. Sama. Silakan. Ada soalan ke? Nak nanya? Ataupun Abe go through by soalan yang telah diberikan pada Abe dulu dah? Boleh? Boleh. Boleh. Boleh lalu dia kalau soalan kita lah. Tak daripada dia tak ada. Tak apa. Saya ni tak jauh pun umur dengan awak. Awak umur berapa semua? 18? 19? 19. Saya muda lagi. Saya masih belajar lagi tau dekat USM. Nanti apa nak jadi cikgu ataupun nak jadi nak berimpian nak masuk ke USM, silakanlah. Abang sangat mengalu-alukan lah. Setengah orang kata USM ni universiti susah masuk. Memang susah sungguh sebab dia memerlukan kriteria yang tinggi lah untuk masuk. Okey, baik. Jadi insya-Allah Abang pergi ke soalan yang pertama dah. Boleh dah? Boleh. Boleh dah. Okey, baik. Boleh. Soalan yang pertama. Beres. Untuk soalan yang pertama ni, pada pendapat Cikgu Aizat, apakah perkaitan yang utuh antara pengurusan masa yang efektif dengan pencapaian akademik pelajar? Okey, baik. Adik-adik yang dihormati sekalian. Soalan yang diberikan ni, macam mana pengurusan masa ni dapat kita jadikan sebagai satu dorongan untuk kejayaan kita dalam pembelajaran lah terutama. Okey, adik-adik, Abang nak tanya satu perkara. Masalah utama kita sebagai seorang manusia dalam pembelajaran. Apa dia? Malas. Apa dia? Malas lagi? Malas. Fokus. Tak, kalau berkait dengan masa, apa dia? Suka tangguh kerja. Sikit lagi. Dengan Suka tangguh masa. Betul tak? Awak yakin dan percaya atau tak, setiap kali kita nak buat kerja, mesti kita tangguh. Kita rasa benda tu tak penting untuk kita. Mungkin lepas ni lah buat sebab kita rasa masa kita banyak lagi. Betul tak? Awak suka tu tepuk dada tanya selera lah. Jalan tak mira. Assignment. Awak tak ada assignment. Tugas saya kerja rumah dah. Cikgu bilang. Cikgu PA kerja. Suruh buat gerah. Tak apa. Gerah ni boleh lah. Betul dah buat. Dulu. Betul. Betul tak? Partai halal. Letih pula main bola. Buat esok sekolah. Cikgu tak tanya lagi. Jadi kita suka menangguhkan masa untuk buat sesuatu. Betul tak? Jadi ini masalah utama yang kita kena buang benda tu. Memang benda ni klise adik-adik. Klise lah, bagi saya klise sebab semua orang boleh royak benda tu. Tetapi bagaimana kita nak mengaplikasikan dalam diri kita. Betul tak? Sebab people learn from example, not by words. Boleh faham? Manusia akan belajar daripada contoh yang dia tengok, bukan daripada perkataan yang dia dapat. Sebab apa? Selalunya ada orang yang bercakap wah. Kerja tak buat. Betul tak? Ada orang kerja buat, kurangkan bercakap, dia tak kecek mana. Jadi benda paling utama yang berkait rapat ialah jangan tangguh masa. Jangan tangguh benda yang awak nak buat. Kalau anda kata awak tangguh hari ni, perjuangan awak hari ni di peringkat STPM, kalau awak tangguh masa untuk awak study, awak akan sengsara 10 tahun akan datang. Betul tak? Lalu ni adik-adik, umur awak berapa? 18, 19, betul? Okey, abang nak tanya lah.
Orang purata-purata lah orang kita ni hidup sampai umur berapa? 90. Nebulu. 80. Nebulu. Berapa? Tu saya ada. 90 lah. 60. 90 lah kita ambil purata dah. Boleh purata 90. Okey. Lo ni umur awak berapa? 19 saya ambil. 19.60. Awak masih berbaki lagi 41 tahun ke hadapan. Sekarang ni adik, the past is past. Betul the past is past. Mana yang dah berlaku, biarkan berlaku. 19 tahun dahulu awak dah bazirkan masa 19 tahun awak dahulu, tetapi awak masih ada masa yang berbaki ini untuk awak tentukan 41 tahun masa hadapan awak nanti. Betul. Nothing change is nothing change. Faham? Tak ada apa-apa yang akan berubah kalau tak apa-apa yang berubah. Betul tak? Kalau awak tak berubah, tak akan ada apa-apa yang berlaku pada diri awak. Semangat kecek ada dia mau relax sikit. Normal ni bukan si hari yo ngatuk dah tu ada tu. Nampak. Buka kamera tak nampak belakang lah. Macam ibu awak tak apalah, awak nak kelas dengan saya, tak boleh nak jelas nampak belakang. Okey, boleh dapat itu yang pertama. Sebab kejayaan seseorang tidak bermula dengan masa yang singkat. Dia bermula dengan masa yang agak lama. Betul tak? Tak ada ni orang beranak-beranak. Khabar-khabar tu pada perut mak dia berlari. Tak ada. Dia kena belajar jerit dulu. Dia kena belajar merangkak. Lepas merangkak dia belajar tatih. Lepas tatih dia belajar jalan. Lepas jalan dia belajar berunggang. Lepas dia berunggang tu lah, barulah dia dapat menghabiskan kegarisan penamat dia sebagai seorang juara. Betul tak? Jadi memang pengurusan masa ini berkait rapat dengan kejayaan seseorang. Boleh tak? Okey. Lepas tu soalan yang kedua, yang pihak sekolah awak bagi ni, Amir bagi pada saya, pengambilan tiket ketingkatan 6 ni merupakan salah satu jalan pintas. Namun penularan COVID-19 ni menyebabkan PKP sekaligus masa pembelajaran kami ni menjadi panjang. Jadi saya inginkan kata-kata motivasi daripada Cikgu Aizat untuk meningkatkan semangat dalam kalangan pelajar lah. Okey adik-adik, macam Abang Wayak saat ni lah. Okey, Abang ni tak pandai nak mengajar, Abang ni tak pandai nak bagi ceramah. Tapi apa yang Abang boleh kongsikan, Abang kongsikan. Benda yang Abang terapkan dalam diri Abang selama ni, apabila Abang semenjak Abang tingkatan 5 lah, kalau kira sejak tingkatan 5, nothing change is nothing change. Okey, tak ada apa-apa yang berubah kalau diri awak. Betul tak? Tak ada apa-apa yang berubah kalau diri awak tak berubah. Betul adik-adik, laluan tingkatan 6 ni memang laluan antara laluan yang top sekali. Secara jujurnya dalam kos Abang, kos pendidikan, hampir 99% semuanya daripada laluan STPN. Sebab STPN ni merupakan salah satu platform. Contoh, kalau awak nak tanya Abang, peringkat SEM 1, SEM 2, SEM 3, macam mana awak nak cater benda tu? Sekarang ni, you as a student in globalization, okay, dalam globalisasi pendidikan. Sebelum ni mungkin awak tak pernah hadap belajar secara atas talian, betul tak? Tetapi disebabkan COVID, pelbagai pihak lah, termasuk pelajar, guru-guru tertekan. Pelajar pun tertekan juga bab critical banyak. Tetapi apa membezakan awak dengan orang yang berjaya ialah awak cipta peluang. Betul tak? Macam ada ayat satu lah. Abang nak awak jadi hebat. Tak usah jadi biasa-biasa, tak usah jadi malah, tak usah jadi leka. Awak kena jadi orang yang hebat. Kenapa orang yang hebat? Disebabkan oleh awak akan cipta peluang. Dalam pembelajaran, awak tak perlu tunggu cikgu. Betul? Cikgu mengajar hanya di dalam kelas. Betul? PDPR pula bukan selalu ada tiap-tiap hari. Betul tak? Jadi apa yang awak kena ambil inisiatif ialah awak baca dulu strategi, kandungan apa yang awak belajar. Contoh macam Abang dulu dah, Abang kongsikan tips dengan awak ni. Okay? Tips ni merupakan macam mana awak nak cater satu SEM pembelajaran selama 6 bulan awak tu dalam masa 1 hari. Percaya ataupun tidak? Contohnya adik-adik, awak ambil geografi tak semua sekali? Tak ambil ke? Tak ambil. Tak. Dah. Ada je. Apa yang awak ambil? Cuba kita. Sejarah. DM, sejarah, usul syariah.
paling senang Abel bagi, iaitu berkenaan dengan pengajian am. Pengajian am ni sebenarnya ramai lah orang kata pengajian am ni susah, tetapi tak ada apa-apa yang mustahil. Betul tak? Adidas, tahu Adidas, brand Adidas yang awak pakai tu, tahu tak dia kata apa? Adidas kata apa? Impossible is nothing. Dia memang tak kecek. Brand dia tu, tagline dia tu, impossible is nothing. Tak ada apa-apa yang mustahil di atas dunia ni. Jadi apa yang awak perlu buat ialah, macam mana awak nak caterkan 1 sem punya perjalanan tu, awak compilekan dalam satu buku. Contoh, saya lebih suka kalau sem 1 lah ni, awak sem apa? Sem 1 ke sem 2? Sem 2. Sem 2. Kalau pengam, more tu dasar-dasar, betul? Betul? Dasar pendidikan negara, dasar wawasan 20. Sekarang ni wawasan 20 tak ada dah. WKB, wawasan kemakmuran 20. Lepas tu belajar graf, betul? Belajar esei. Betul. Okey. Benda yang paling utama dekat sini awak nak jawab ialah graf dan esei. Betul tak? Macam mana awak nak make sure, sebab graf ni ada perkaitan dengan sem 3 nanti. Sebab masalah ni daripada teks awak keluarkan jadi graf. Betul? Betul. Nanti di sem 3 daripada graf awak nak keluarkan jadi esei. Ada perkaitan? Ada. Betul? Ada. Jadi daripada situlah awak dah nampak bila ada perkaitan, maksudnya awak boleh susun strategi. Dek, dulu Abel cerita ke awak dah. Satu hari Abel boleh buat 5 graf. 5 graf paling kurang, paling minimum. Compound komponen, pie chart tak pie chart dah, gerah garis, gerah campuran. Abel boleh ingat lagi, benda tu dah berlalu 5 tahun yang lepas. Sebab apa boleh ingat? Kita kena tajdid niat kita balik, kita kena setkan dalam fikiran kita balik. Okey, kita belajar kerana lillahi ta'ala. Bukan kita belajar sebab nak biasa. Kalau kita belajar setakat nak biasa, habis biasa kita tak ingat. Betul tak? Sem 1, ingat lagi apa ciri-ciri negara? Apa beza ciri-ciri negara berdaulat dengan negara? Itu sem 1. Jadi awak fahamkan dulu struktur pembelajaran awak. Bila awak dah faham, barulah awak boleh tackle benda tu. Okey? Dan apa yang Abel wayak saya tajdid niat balik. Okey? Abel suka kongsikan satu quotes ni pada you all. Ikut what the king say. Okay, what the king say. What the king say. Okay, what the king say. Syahadah awak lah, syahadah, jangan angguk gitu. Syahadah lagi. Okay. What king say. What the king say. Queen follow. Queen will follow. Okay. What the king say. What the king say. Queen will follow. Queen will follow. Okey, apa maksud yang nak sini? Okey, tutup mic semua. Okey, apa yang Abel nak sampaikan pada awak sini, apa yang awak fikirkan, itu yang awak akan lakukan. Betul tak? Contoh, Abel bagi satu perumpamaan pada awak. Abel ni ada dah kereta sebutir. Kereta Abel ni cukup lekat. Ada tayar, ada steering, ada tempat duduk, ada minyak, ada koci. Tapi apa kereta Abel tergeruk? Sebab apa? Pakai gula. Betul tak? Dia boleh ada. Tak ada lagi. Tak berminyak. Tak ada minyak. Dia mesti Tak ada orang bawa. ada orang bawa. Betul. Siapa dia royak tu tak ada orang bawa? Tepuk tangan sendiri lah kalau bilik tu. Syahadah ngata. Boleh. Jadi Gaya. apa namanya? Orang tu tak ada. Betul. Orang tu ialah kita. Kita yang nak menekan benda tu. Sama ada kita nak menggerakkan ataupun tak. What the king say, queen will follow. Boleh? Dapat okey. Soalan yang seterusnya. Okey. Soalan yang ketiga kat sini. Kalau seseorang tu bergiat aktif dalam kepimpinan, bagaimana dia nak menguruskan masa pada pembelajaran dengan kepimpinan di sekolah? Baiklah. Adik-adik. Abel dah tunjukkan sedikit background Abel di universiti.
pencapaian-pencapaian Abel terlibat secara aktif di peringkat universiti, peringkat kebangsaan dan peringkat antarabangsa. Okey. Jadi, apa yang abang nak kongsikan dengan awak di sini ialah berkenaan dengan macam mana you nak uruskan masa ni mengikut keutamaan. Sebab itulah priority. Utamaan itu paling penting. Apabila kita nak melakukan sesuatu perkara, kita kena meletakkan keutamaan kita. Keutamaan apa yang kita perlu buat dulu. Boleh dapat? Contohnya, kalau anda katalah, cikgu assignment ataupun kerja sekolah kau, suruh balik buat 5 gerak. Lepas tu tiba-tiba saya ajak pergi minum kopi ataupun makan mi celup. Mi celup kedai nusuk tu, kat air tawar tu. Sengih belakang aja pergi ni, pokok ni ni. Jadi, mana keutamaan yang awak nak letak? Mesti awak nak kena siap kerja dulu. Betul tak? Dah settle kerja, barulah pergi keluar. Ingat apa yang Abang Royak saat ni. Jangan suka tangguh masa. Jangan suka tangguh kerja. Faham tak? Apabila awak letakkan sesuatu itu berdasarkan keutamaan awak, maka insya-Allah benda itu akan disusun dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, macam mana awak nak pastikan awak dapat engage masa tu dengan baik, iaitu awak sediakan jadual harian awak. Secara jujurnya, Abang Royak kat awak dulu, Abang buat jadual Abang sendiri. Abang tulis dalam buku. Tiap-tiap hari, Abang akan senaraikan 5 perkara. Yang pertama, perkara negatif yang Abang dah buat. Yang kedua, perkara positif yang Abang dah buat pada hari tersebut. Yang ketiga, apa pembelajaran terbaru yang you all dapat. Yang keempat, apa benda yang you dah sumbangkan kepada masyarakat. Dan yang terakhir, apa jadual you. Apa jadual harian you all. 5 perkara. Boleh dapat 5 perkara tersebut. Dan Alhamdulillah, daripada situlah kita dapat yang kelima ke, Afiqah? Mula. Yang pertama apa Abang Royak saat ni? Benda yang negatif yang awak dah buat. Yang kedua, benda yang positif yang awak buat. Yang ketiga, benda baru yang awak belajar. Yang keempat, iaitu apa yang awak dah sumbangkan pada masyarakat setempat. Dan yang kelima, iaitu jadual harian awak. Urusan jadual. Daripada benda ni, apabila kita dah ada jadual, kita ikut jadual kita secara berstruktur, kita akan jadi seorang yang lebih nak menghargai masa. Betul tak? Betul. Bila kita ada jadual, kita lebih akan menghargai masa. Contoh, nak main-main lah, ikut mu lah nak main. Betul tak? Ikut awak lah, awak nak main bila pun. Tapi, biar seimbangkan jadual main dengan jadual belajar. Gitu. Kalau anda kata banyak main pada belajar, susah lah. Betul tak? Biar seimbangkan. Dan Alhamdulillah, lepas tu, Abang tak perlukan buku tu. Abang boleh set dalam kepala. Dan jadual Abang buat dalam telefon. Faham tak? Dalam telefon. So, apa-apa pertemuan, apa-apa meeting, apa-apa kita nak jumpa orang, kita dah set dalam jadual kita. So nanti telefon akan ingatkan kita, pukul 10.30 lagi, kita akan berhenti. Gitu. Saja nak royak masa nak habis. Tak ada. Tak apa. Sebab ambil royak saat ni kita boleh tarik sampai pukul 12. Dia kata insya-Allah lah sampai pukul 12 lah. Tak lagu kan. Boleh dapat setakat ni. Dan yang seterusnya, apa yang awak kena buat ialah awak kena tetapkan masa yang awak nak buat sesuatu benda tu. Contoh, selalunya apabila kita nak buat sesuatu perkara, kita ni suka dia. Betul tak? Tak payah duduk rayak. Kalau saya ajak pergi kedai celup dah. Celup pok nasi dah. Saya tak ingat dah di Patai Tawar tu. Nama apa tu? Nasi air. Nama kedai. Nasi air tu dah. Tak. Janji pukul 3. Pukul 3.30 baru mari. Lepas tu duduk buang ingatkan setengah jam. Pukul 6 baru keli. Jadi tetapkan masa awak. Tak apalah. Saya awak nak kaya, nak keli. Apa dia? Kita dah ada jadual kita. Awak patut menghormati jadual kita. Betul tak?
kita dah ada time management kita dah ada schedule kita sendiri, kita dah ada jadual kita. So go on tu jadual tersebut. Boleh tak? Macam nak minum air, dahaga air. Ikut. Okey, baik. Jadi saya buka pada soalan-soalan pada adik-adik lah. Sebab soalan tu 3 je saya boleh nak malah dengan Amir. Daripada adik-adik. Silakan. Kita lagi boleh tak? Afika. Okey, silakan Afika. Tak ada masalah, silakan. Tadi ke tu ya. Macam cara cikgu belajar dulu ke buat. Lepas ni buat buku, lepas tu macam tengok kandungan nak belajar tu. Okey. Lepas tu buat apa? Lepas tu tetapkan masa. Masa ada tak lagi cara lain? Oh, cara lain. Okey. Cara lain dulu, masa Abel belajar ialah Abel tak melihat Abel dalam pandangan sekolah. Abel tak letakkan Abel dalam pandangan sekolah tu. Maksudnya, kalau you rasa you dah number 1 in your sekolah ma'arif, you bukan nombor 1 di besut. Betul? Jadi apa yang Abel buat ialah Abel pergi ke sekolah lain untuk Abel berkongsi. Dulu Abel sekolah Ceruku. Kita tahu kan sekolah Ceruku kan? Dekat sana di Ceruku, di Pasir Putih. Abel sekolah Tok Jangkuk. Abel pergi ngajar sekolah tu. Abel pergi sekolah Bukit Jawa. Abel pergi sekolah Seri Amir. Abel pergi sekolah Zainab. Banyaklah sekolah-sekolah dekat sana Abel pergi untuk Abel tengok. Kita buat pertukaran ilmu. Faham tak? Knowledge transfer orang panggil. Sebab mungkin di sekolah awak cikgu PA ajar pakai buku hijrah. Cikgu di sekolah lain pakai buku Oxford. Buku di sekolah lain pula pakai buku Pelangi. Berbeza-beza. Betul tak? Jadi pencambahan idea itu akan berlaku. Gitu. Dan saya rasakan sangat wajarlah. Mungkin pada guru-guru yang ada dalam ni, saya dengan rendah diri boleh mencadangkan kita buat konsep guru muda. Guru muda, betul. Orang yang ada kelebihan, ada potensi untuk mengajar, kita bagi peluang pada dia untuk dia mengajar rakan-rakan dia yang lain. Guru sebagai monitor sahaja. Kita boleh menggunakan teori constructivity. Begitulah sedikit yang saya boleh cadangkan kepada cikgu-cikgu. Mungkin cikgu boleh ambil benda ni dan bincangkan di peringkat sekolah. Boleh dapat Fika? Itu yang pertama lah. Yang seterusnya apa yang saya buat ialah saya akan kaji balik soalan-soalan lepas. Lagi-lagi kalau soalan Big M, soalan geografi, soalan PA, soalan sains sokeh, tak boleh nipu lah tu. Soalan itu tak boleh tipu saya. Sebab kita dah bermain dengan ratusan soalan. Kita dah bermain dengan beribu soalan. Betul tak? Kenapa saya boleh cakap macam tu? Okey. Ini bukan nak pekung di dada, bukan nak buka nak aku sendiri. Cumanya abang nak kongsikan dengan adik-adik, semakin banyak awak membaca, semakin banyak ilmu yang awak dapat. Dulu buku PA abang 4 butir. 4 butir. Nak cari perbezaannya tu macam mana. Sebab dia ada perbezaan. Betul tak? Kalau sejarah, awak ambil sejarah kan? Buku Pelangi, huraian dia lebih detail berbanding dengan buku Oxford. Betul tak? Itu berbezanya. Jadi, apa yang abang nak sampaikan kepada awak ialah makin banyak awak baca, makin banyak awak buat soalan, makinlah soalan tu tak boleh tipu awak. Kadang-kadang soalan PA abang buat SEM 1 dulu lah. Tak apa 15 minit boleh siap dah. 40 soalan. Sebab kita dah tahu dah. Tapi ingat, dunia ini bukan pentas larian. Dunia ini ialah sebuah perjalanan. So tengok betul-betul. Mu nak berlomba kat tadi apa siap dulu ya. Ni kona kot lain pula soalan bahaya lah. Sebab soalan ni dia akan berputar pada soalan yang sama sahaja. Boleh. Okey. Selain pada tu, silakan. Cikgu nak tanya. Ya, silakan. Seperti yang kita tahu, tajuk ni ya ada 1001 kebaikan. Namun tak semua pun dapat kelebihan ni. Ada berpendapat kalau bangun tajuk ni pelajar jadi ngatuk dalam kelas. Jadi bagi cikgu sendiri, apa cara nak pupuk pelajar ni untuk bertahajuk? Untuk bertahajuk. Okey. Secara jujurnya lah.
Okay, kita ni selalunya bertajuk bila nak dekat biasa. Betul tak? Dia tak jadikan satu amalan dalam hidup kita untuk bangun bertahajud. Sebab apa? Sebab benda tu dah jadi satu norma ataupun satu bukan norma baru tu lah ni. Satu asimilasi dalam hidup kita. Benda tu dah sebati. Sebab kita dulu dididik melalui bukan sepenuhnya penghayatan agama. Betul tak? Ada yang bersekolah SK, ada yang bersekolah agama betul-betul je kecil. Jadi perbezaannya tu tak sama. Jadi kalau untuk saya menyatakan, saya tak berapa bersetuju bila bangun tahajud akan mengantuk, sebab depends on tidur awak, pengurusan masa awak. Kalau anda katalah awak duduk tahajud 3 jam, betul menghadap ilahi tu, betul menghadap Tuhan tu. Tapi awak kena sedar juga pada masa yang sama kita melakukan bangun tahajud wajib ke? Saya tanya. Ya. Okay. Sunat. Dia jatuh pada sunat. Betul? Jadi benda wajib ni, saya ingat lagi saya belajar dengan Ustaz dia dulu, pondok dulu. Nak ada Ustaz ada tak? Dia kata dia apa? Kita Dia kata kita lagi. Boleh ada. Gapo Ustaz ada kata, benda wajib ni kalau kita tak buat Tuhan marah. Tapi benda sunat kalau kita tak buat Tuhan tak marah. Kalau kita buat Tuhan sayang. Betul tak? Jadi saya tak kata, saya tak suruh awak tak solat tahajud. Buatlah berdasarkan kemampuan awak sendiri. Kalau awak rasa awak boleh mampu 2 jam, awak silakan 2 jam, tak ada masalah. Betul tak? Tapi bergantung pada pengurusan masa awak itu sendiri. Boleh dapat? Okay, lagi soalan? Silakan. Ada masih lagi masa yang berbaki ni, insya-Allah. Saya nak tanya. Silakan. Siapa tu? Nurli, apa tu? Nurli Syahira. Okey, silakan. Bagaimana cikgu belajar sehingga dapat flat? Maksud saya, gana jadual cikgu sehari. Maksudnya adakah 5 subjek tu cikgu serta belaka ke tak? Lepas tu soalan kedua. Ada banyak soalan. Dua je. Okey. Cikgu Ayak, result SPM cikgu dapat A 1C kan? Lepas tu Cikgu Ayak C tu BI kata silap saya. Jadi gana cikgu skor dalam muat cikgu. Okey. Okey, baik. Terima kasih. Okey, jadi you want to know lah my life macam mana in STPM. Okey, baik. Jadi saya akan ceritakanlah sedikit berkenaan dengan rutin saya masa peringkat di STPM dahulu. Macam biasa, sekolah pagi saya bangun, cumanya sebelum saya pergi ke sekolah ni saya akan buat revision. Okey, dulu di peringkat STPM saya sewa rumah. Saya sewa rumah sebab masa tu saya berjauhan dengan keluarga saya. Keluarga saya berada di Pahang. Cuma saya sahaja. Nanti awak akan nampak kesinambungan cerita tu masa di SPM sekejap lagi. Jadi saya sewa rumah di Semelok tu selama dekat 2 tahun lah. Saya sewa rumah di situ bersama dengan rakan saya seorang daripada Tanah Merah. Jadi apa yang saya buat ialah nota-nota yang saya kumpulkan dalam bentuk kertas majung yang saya ceritakan tadi tu, dalam bentuk nota-nota tu saya akan tampal di dinding-dinding saya. Faham tak? Di dinding-dinding rumah saya tu saya akan tampal. Okay, so every time saya nak keluar rumah, saya akan pastikan saya akan baca 3 notes. Dan 3 notes tu saya keluar, saya akan sumbangkan kepada rakan-rakan saya. Contoh, okay. Saya baca berkenaan dengan sejarah. Okay, contoh sejarah awal kerajaan Mesopotamia contohnya. Ataupun Indochina lah kita ambil. Okay, apa sumbangan dia terhadap perubatan? Dia telah berjaya membukukan sekian-sekian, betul tak? Telah jumpa awet mayat tu mesti purba. Saya tak ingat mana dah sejarah sebab saya bukan meja sejarah. Okey. Jadi daripada situ kita dah nampak. Sebelum kita keluar rumah, kita dah tengok nota tu. So kita hadam dulu. Tak lama pun. 5 minit je awak ambil. Awak ambil untuk hadam benda tu. Sekejap je. Sebab sejarah ni dia memerlukan key point. Dia memerlukan key point. Dia tak perlu hafalan. Dia perlukan pemahaman. Kalau awak faham jalan cerita dia,
awak tahu key point dia, awak boleh buat lalu. Wajib. Kalau awak hafal, tukar saya, awak jadi lost. Betul tak? Awak jadi lost. Gitu. Okay. Jadi apabila Abel pergi ke sekolah, balik sekolah macam biasa, pukul 2, Abel akan terus stay dengan tim Abel. Tim Abel tak ramai adik. Ada 3 orang je. Tim Abel. Sebab masa tu, Abel ni memang orang apa, kau yang rajin lah, gitu lah, gini lah. Tapi mulut orang, kita tak boleh nak ayat gap. Mulut orang ni. Kerana syuhada. Betul tak? Mulut orang ni, kita tak boleh nak duduk. Kita boleh tapar ya. Gitu. Kita tak boleh, kita boleh tapar mulut dia. Okay. Jadi, apa nama ni? Abel pun teruskan. Abel pada waktu petang tu, apa yang Abel akan buat ialah Abel akan buat revision. Abel akan buat revision tentang pembelajaran yang Abel belajar hari ni. Dan apa topik yang cikgu akan ajar pada hari esok. Sebab tu, kalau you get prepare, selalunya bila cikgu masuk ke topik-topik baru, awak tak buat preparation. Betul tak? Sebab tu awak lambat sikit nak menakap. Tapi bila kalau awak baca dulu, tak apalah, tak faham pun. Awak baca dah hadamkan dulu, dan bila cikgu masuk kelab, cikgu saya baca dah malam ni. Bawa nak buat gerah komponen, nak kena tengok rana, tahu dah. Faham tak? Awak baca dulu. Kes terus sedap ke tu. Dah. Bila cikgu tanya, kita boleh jawab. Oh, kembali hidung lalu jalan. Ya best dah jalan British Ria dalam pokok dengan British 1000 ni. British Ria kat jalan pokok gitu. Kena British 1000. Jalan. Boleh dapat? Okay. Habis saja daripada balik daripada sekolah. Pada waktu malam, budak-budak sayang-sayang Abel ni dia akan mari di rumah Abel untuk belajar. Faham tak? So kita akan ulang kaji soalan. Kita akan bercambuk idea. So masa tu Abel tak akan ingat. Abel kumpul ke sayang-sayang Abel yang mari rumah ni, dia yang akan mengajar. So Abel akan tengok. Faham tak? Kita bertukar-tukar lah. Faham tak? Okay, ni mu mengajar. Sebab bila dia ajar dia pukul ingat. Betul tak? Sebab dalam body ataupun dalam komunikasi ni orang kata, verbal 30% je. 70% lagi, 70% lagi ialah body language. Bila kita bercakap sahaja, tak ada body language, tak masuk dalam kepala. Tapi bila kita bercakap dan sambil kita menggayakan, kita mengajar, kita akan ingat benda tu. Betul tak? Dan masa mengajar tu, Abel lebih suka menggunakan akronim. Abel lebih suka menggunakan akronim. So daripada akronim itulah Abel dapat key point yang Abel nak. Boleh dapat dah? Nurlin Shah. Boleh dah? Okay. The second thing is masa Abel peringkat SPM, Abel boleh C. Betul tak? Bahasa Inggeris. Kenapa Abel ingat kau nak tanya kenapa Abel masuk SPM, masuk STP? Sebab Abel boleh tawaran ke UIA tapi Abel tak pergi. Untuk asasi, kenapa Abel tak pergi? Ada sebab lah. Okay. Sebab kelebihan STP ni lebih banyak berbanding dengan pergi ke matrik, pergi ke asasi. Sebab salah satu Abel bagi salah satu faktor. Nanti ni nak perbincangan lanjut, nanti tanya Abel dah pasal kerjaya, insyaAllah. Benda yang paling utama ialah kalau dalam penjawatan awam ataupun pekerjaan, dia tak ada level asasi, dia tak ada level matrik. Faham tak? Dia akan ada SPM, lepas SPM, STP ataupun diploma. Betul tak? Awak pernah dengar STPM, diploma, matrik, asasi? Tak ada kan? Dia akan kaya diploma dengan asasi saja. Dan ini benda yang Abel bagi tahu pada awak, kota yang diambil pihak universiti, dia lebih mengutamakan pelajar yang daripada tingkatan 6. Kenapa? Sebab tanyalah cikgu awak sendiri, banyak kelebihan pelajar-pelajar tingkatan 6. Nurin Hazwani duduk dalam kereta dia, baru cari lain ke? Ya Allah, sianya. Allah, hai. Dah duduk mana tu? Molek lah. Molek-molek. Koci itu tu molek. Okey, saya. Okey. Boleh dapat. Okey. Second soalan yang Abang nak ayat tadi berkenaan dengan bahasa Inggeris. Okey. Abang ni bukannya tak pandai mana bahasa Inggeris. Tapi memang boleh kira lah kalau ayat tak cerdik jugalah. Okey, tapi tak cerdiknya dia ada dua jenis orang ni. Bahasa Inggeris ni. Dia sama ada dia pandai nulis, dia tak pandai kecek, ataupun dia tak pandai nulis. Betul tak? Macam mana awak nak skor dalam muek? Senang je. Muek ni
spesial tak? Dia ada pembahagian. Betul tak? Dia ada speaking. Dia ada essay. Jadi kat situ pun awak dah boleh susun strategi awak nak tackle kat mana. Betul tak? Sama ada awak nak, kalau awak hebat dalam speaking, awak carilah tim-tim awak yang hebat-hebat speaking. Betul tak? So, awak boleh manipulate dia orang. So, kalau anda kata awak nak fokuskan kepada essay dan comprehension, awak pergilah ke situ. Nampak tak? Buat fokus ke arah mana yang awak nak target. Sebab tu saya kata, strategi. Okay? Strategi tu penting. Boleh dapat? Ya, Alhamdulillah lah. Boleh. Masa muat tu rezeki abang kali boleh bank pak tak tinggi pun. Tapi Alhamdulillah lah boleh bank pak. InsyaAllah adik-adik pun insyaAllah boleh lepas ni. Okay, lagi soalan? Mungkin abang buka 3 soalan yang terakhir. Silakan. Saya nak tanya. Ya, Nurin Hazwani. Silakan. Saya nak tanya pendapat cikgu lah. Kalau contoh kita tak siap kerja sekolah. Lepas tu kita ni sama ada macam contohlah katakan A ni dia tak sakit ke hati cikgu. Jadi dia pun copy kawan dia punya kerja sekolah. Lepas tu kalau B ni pula macam dia tak save copy kawan dia punya. Dia macam nak tukar-tukar dengan cikgu tapi dia akan tahu macam cikgu akan terasa hati dengan dia sebab tak siap kerja sekolah. Lepas tu macam kalau pendapat cikgu kan? Pendapat saya, mana soalannya? Tak, pendapatnya macam better tak apa kau terus macam terang kita atau tiru gitu. Terus-terang kau ni. Okey, baik. Biasalah tu dek. Nurin, berterus terang tu kadang-kadang menyakitkan. Cik gitu, pun ambil ayat cinta. So kau lalu Syahir. Kena tamu tak Syahir tu rasanya tu. Betul tak? Kadang-kadang jujur itu menyakitkan. Tetapi adik-adik, sedar ataupun tidak, dalam apa-apa jua yang kita nak buat, keberkatan itu yang paling utama. Betul? Keberkatan itulah mana yang paling utama sekali. Sebab Abe boleh see bahasa Inggeris tu, Abe tahu sebab apa. Sebab dulu Abe ni nakal cerita dia. Nanti kalau waktu tu next lah. Nanti insyaAllah pertemuan kita di sekolah, kalau ada rezeki kita boleh jumpa di sekolah ataupun kita boleh jumpa di besuk tu kalau Abe balik. Abe baru balik ni, Abe duduk quarantine lagi. Tu nampak, ada lagi gelar. Di kampus. Abe baru balik di kampus. Baru dah 2 hari. Okey, jadi berbalik pada soalan awak tadi, apa-apa keberkatan itu yang paling utama. Jadi adik-adik, bermula hari ni adik-adik dah, bermula hari ni. Okey, 21 hari bulan 5 2021 pada pukul 10.37. Abang nak awak create satu kumpulan, okey, satu tim untuk awak bantu rakan-rakan awak yang lemah. Yang pandai awak jangan ingat awak akan sentiasa pandai. Okey, semakin banyak awak memberi, what you give, you get back. Okey, apa yang awak bagi pada rakan-rakan awak, awak akan dapat balik. Sama juga, kalau awak andai katalah saya awak nak meniru awak, janganlah tiru, saya boleh ajar. Kalau awak nak, betul tak? Okey, janganlah pula di jenis luruh posodek. Cikgu tak siap kerja. Cikgu seru kita kek seminggu. Betul tak? Ini realiti biasalah. Saya pun pernah juga dulu tak siap kerja. Sampaikan alhamdulillah, nak katanya saya ni dulu boleh minta SQ dengan cikgu. Cikgu, saya nak kerja lain ni. Tak apa, kalau nak kerja lain nanti ajarlah saya nak lain. Faham tak? Bila kita ada kelebihan yang cikgu nampak pada kita. Dan saya sebenarnya lebih suka menghargai orang-orang yang lagu ni, yang ada potensi untuk ajar sains-sains dia. Okey? Boleh. Tapi letakkan keberkatan itu yang paling utama. Boleh dapat Nurin Okey. 2 soalan yang terakhir. Silakan. Ambil, tak ada soalan Nampaknya ada 43 ni. Ajar soalan. Ada soalan dia? Saya nak tanya ni cikgu. Sifat malas memang sifat semula jadilah manusia ni. Jadi kita pun nak bagi mengatasi sifat malas tu bagaimana cikgu? Dengan nak menjadikan kita ni lebih rajin dalam buat sesuatu benda macam belajar ke, mulai kaji pelajaran.
Apa pendapat cikgu? Benda yang sama je saya nak wayak. Tajdid balik niat awak. Okay, benda-benda tajdid balik niat awak. Check kan, what the king say, queen will follow. That's the first thing yang you must do it. Okay, the second thing is, apa yang you kena buat ialah kena duduk dalam circle yang betul. Okay, kena duduk dalam circle yang betul. Saya tak nafi, semua orang malah. Ada penyakit malah ni. Penyakit malah ni kadang-kadang saya pun malah juga. Saya malah ke, marilah gajah rimah gapo pun. Tak siap buat kerja. Dah. Tapi kat tangan rajin, tak ada. Siap dah. Dah ada. Bagaimana? Mana dah? Jadi, malah ni ialah satu benda yang kita boleh hindari. Malah tak apa. Malah untuk buat sesuatu yang dilarang tak ada masalah. Tapi kalau buat kerja pun malah, susah lah. Okay? Sebab jawapan malah ni terletak pada diri Allah. Okay? Kalau awak nak berubah, awak teruskan berubah. Okay, soalan yang terakhir. Nanti kalau ada apa-apa ataupun nak tanya saya secara lebih lanjut berkenaan dengan pembelajaran, kerjaya dan sebagainya, bolehlah cek saya di ruang Instagram dan nanti insya-Allah balas dan reply lah segala pertanyaan awak tu. Okay. Last question. Pada dia pilih belakang. Ada? Kalau ada cikgu-cikgu nak bagi soalan boleh ke? Janganlah cikgu soalan. Kalau cikgu soalan, letih saya nak jawab. Saya tak boleh buat cikgu lagi. Okay. Adakah soalan yang terakhir? Kalau tak, saya nak bagi soalan ni. Tak ada. Tak ada. Afikah tak ada soalan. Okay. Kalau macam tu, ya. Ada tu. Tak ada tak. Apa dia ada? Tak ada. Okey. Jadi insya-Allah sebelum saya mengakhiri saya punya perkongsian dengan adik-adik pada hari ini, saya nak bertanyakan satu soalan. Okey. Dan jawapannya awak carilah. Okey. Awak carilah benda tu. Okey. Sebab jawapan ini bergantung kepada individu masing-masing. Okay, dan soalan ini ditanyakan pada saya daripada sejak saya masuk ke tingkatan 6. Okay, apa tujuan sebenarnya kamu hidup? Soalan inilah sebenarnya sering bermain di fikiran. Apabila sering saya tertanya-tanya apa yang munak dalam hidupmu. So daripada sinilah awak akan timbulnya matlamat, dan matlamat itulah yang akan menghasilkan hasil, dan hasil itulah yang akan awak bertakwa kepada Allah, dan daripada takwa itulah pada Allah akan melahirkan attitude awak yang berjaya. Apa yang MACD pernah bagi tahu kan, I love it kan, betul tak iklan dia, pernah dengar tak? Okay. Apa yang Nike pernah bagi tahu, just do it. Apa yang Puma bagi tahu, just go faster. Okay, apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri, dan saya harapkan insya-Allah jika ada sumur di ladang boleh kita berjumpa lagi. Jika ada umur yang panjang boleh kita berkecek lagi. Dan insya-Allah kalau jumpa habis di besuk tu tegur-tegur lah. Okey, jadi saya rasa itu sahaja Amir daripada saya untuk perkongsian malam ni. Nanti jangan lupa follow Instagram saya di bawah. Gitu. Okey, insya-Allah. Itu sahaja daripada saya. Jadi berakhirnya sesi Q&A sebentar tadi. Yang ini kita telah berada di hujung perkongsian pada malam ini. Jadi terima kasih diucapkan kepada Cikgu Aizat Zahir yang sudi berkelapangan bersama kita pada malam ini mengenai tajuk yang perlu kita adaptasikan dalam kehidupan harian sebagai seorang yang ingin mencapai kejayaan. Benar itu Amir. Jadi apa yang boleh disimpulkan pada malam ini, pengurusan masa atau time management sangat penting untuk kita perkemaskan dari semasa ke semasa. Jadi apa yang kita dapat daripada Cikgu Aizat cakap tadi, iaitu manusia ni ada banyak jenis. Orang yang pandai
akan cari peluang. Orang yang peka akan rebut peluang. Orang yang hebat akan cipta peluang. Orang yang lambat akan terceceh peluang. Orang yang leka akan terlepas peluang. Orang yang lembat akan tolak peluang. Orang yang malas akan tiada peluang. Jadi sebagai pelajar untuk berjaya, jadilah orang yang pandai, iaitu yang mencari peluang. Jadi itulah saya dapat simpulkan pada malam ini. Jadi itu saja kesimpulan saya. Jadi sekali lagi mewakili pelajar tingkatan 6 dan guru-guru ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Aizat selaku pembicara untuk program malam ini. InsyaAllah jika ada masa dan kesempatan, kita akan mengadakan lagi program ini bersama Cikgu. InsyaAllah. Sebenarnya terima kasih diucapkan kepada pihak guru dan pelajar yang terlibat dalam menjayakan majlis perkongsian pada malam ini. Maka dengan ini kita akhiri majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Dia sesi bergambar tak Kita ambil gambar dulu buat kenang-kenangan. Boleh ke? Boleh. Memang Ya lah tak. Kalau ada pakai laptop tu boleh lah share screen kan. Betul. Hang. Okey. Boleh. Okay, beres. Dapat Okey. Jadi terima kasih semua. InsyaAllah kita dapat berjumpa lagi. Alright. Okay. Allah Cikgu. Terima kasih cikgu. Semangat Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih Terima cikgu kasih cikgu. atas perkongsian malam ni. Cikgu. Terima kasih semua.